Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertamanya kita mengangkatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita diberikan peluang, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan sisa-sisa kehidupan kita, umur kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melaksanakan segala titah perintahnya dan kita meninggalkan segala tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung dan melihat kepada tajuk yang seterusnya di dalam kitab Siyarus Salikin, yang merupakan satu kitab yang diambil daripada syarah Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, dan kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falambani. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita berhenti kepada tajuk yang menyentuh berkenaan dengan fadilatul khusyuk, di mana kita, kalau kita ingat semula, kita telah membahaskan berkenaan dengan pengertian khusyuk, iaitu di dalam ibadat yang kita lakukan, terutamanya ibadat solat, di mana musannif pengarang kitab kita menyebut pengertian khusyuk ini ialah hadir hati, yakni datangnya hati kita di dalam keadaan saat kita melakukan ibadat. Makna hati kita mestilah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan khusyuk ini dikhususkan di dalam ibadat solat. Di dalam ibadat solat lebih dikhususkan dengan perkataan khusyuk. Dasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salah li zikri, yang bermakna dirikanlah, aqim, dirikanlah as-salah, sembahyang, li zikri, bagi mengingati aku. Makna solat khamsu awqat, 5 waktu yang diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Mi'raj Nabi di Sidratul Muntaha, ketika Nabi menerima perintah solat yang asalnya ialah 50 awqat, 50 waktu. Kemudian berlaku pengurangan, berulang kali Nabi dikurangkan sehinggalah sampai kepada tahap 5 waktu sehari semalam.
tetapi pahalanya tetap menyamai 50 waktu sehari semalam. Bilangan sahaja berbeza, tetapi pahala tetap dalam keadaan 50 waktu sehari semalam. Khusyuk ini ialah ketika solat. Sebab apa? Solat yang kita laksanakan adalah merupakan penghubung kita. Di antara kita, iaitu ibad, hamba, dengan siapa? Dengan Al-Khaliq, iaitu pencipta. Bukan sahaja pencipta kita, tetapi merupakan pencipta alam semesta. Pencipta segala alam, segala kejadian, segala perkara yang hidup. Yang ada di alam semesta adalah merupakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat solat itu merupakan tujuannya ialah lizikri, untuk mengingati aku, iaitu mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang lain, wala takun minal ghafilin. Yang pertama, solat untuk ingat Allah, untuk ingat kejadian kita, siapa kita, apa kedudukan kita sebagai al-insan, manusia, ibad, hamba, al-khaliq Allah, pencipta Allah. Maka Allah mengingatkan kita, wala takum minal ghafilin. Makna di dalam solat kita, di dalam ibadat kita, di dalam hidup kita, janganlah kita termasuk dalam golongan al-ghafilin. Siapa golongan al-ghafilin? Golongan al-ghafilin ialah golongan yang lalai. Sama ada di dalam solatnya lalai. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam firman-Nya yang mengkhususkan kepada mereka yang solat, tetapi disediakan kepada mereka yang solat ini satu tempat di dalam neraka Jahannam. Yang sembahyang ada tempat untuk mereka, iaitu neraka. Kalau sembahyang pun ada tempat neraka, apatah lagi yang tak solat, apatah lagi yang tak sembahyang. Lebih lagi lah. Sebab itu Nabi SAW menyebut dalam sabdanya, yang menunjukkan bahawa ibadat solat ini merupakan satu ibadat utama, ibadat yang pertama yang akan dihisab, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya al-farqu bainal mu'min wal kafir as-salah. Di antara hadis Nabi sebut al-farqu, perbezaan, farq, beza di antara mukmin, seseorang yang beriman Islam, wal kafir, dengan orang yang kafir, yang tidak mengucap, yang tidak Islam. Di antara bezanya ialah as-salah. Di antara bezanya ialah sembahyang. Di antara beza solat. Tapi bahas dia panjang pula lah. Mereka yang meninggalkan solat kerana malas. Para ulama fiqh membahaskan perbahasan tersebut. Yang menyatakan bahawa tidak jatuh kafir, tetapi dia jatuh di dalam perkara yang melibatkan dosa besar. Melibatkan dosa besar. Yang mengingkari solat, maka barulah dia jatuh kepada murtad, iaitu kafir. Panjang bahas dia. Jadi Allah Ta'ala sediakan wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahu. Jaga-jaga tuan-tuan muslimin muslimat. Allah Ta'ala sebut wail. Neraka wailun. Wailun ni nama neraka. Wailun. Makna dia pula kalau terjemah celaka besar. Celaka besar. Wailun ni celaka besar. Lil musallin. Bagi siapa tuan-tuan? Lil musallin. Bagi orang yang bersembahyang. Macam mana orang sembahyang celaka? Macam mana orang sembahyang masuk neraka? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mana dalam solat mereka, dalam sembahyang mereka, sahun, mereka itu lalai, mereka itu lupa. Maknanya tak tahu apa-apa.
Semayang tunggang-tunggik, ilmu tentang solat tak ada. Rukun solat tak tahu apa. Yang mana rukun, yang mana syarat tak tahu apa. Hanya semayang, semata-mata solat. Bacaan dalam solat tak tahu. Tak tahu apa bacaan solat. Sekadar semayang. Kita bimbang, kita termasuk dalam golongan sahwu. Yang lalai di dalam solatnya. Dalam kisah khusyuk ini, saya juga menceritakan, tuan-tuan muslimin muslimat, satu kisah. Kalau tuan-tuan ingat. Yang berlaku kepada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah Ammar bin Yasir, yang kedua ialah Abbad bin Bashir. Ini dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini berlaku dalam satu peperangan. Sewaktu siang, Nabi sallallahu alaihi wasallam, petang dah nak malam, Nabi menghimpunkan bala tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya para sahabat, malam ni kita akan berkhaimah di sini. Kita akan buat kem tentera kita di sini. Dalam perkhaimahan kita ini kena ada mereka yang akan menjadi harisun, yang akan menjadi pengawal. Akan ada yang menjadi pengawal. Lalu Nabi minta di antara sahabat-sahabat ini, siapa yang volunteer, sukarela untuk menawarkan dirinya menjadi pengawal pada malam tersebut. Lalu dua sahabat bangkit, lalu menawarkan diri mereka untuk menjadi pengawal pada malam tersebut, itu Ammar bin Yasir dengan Abbad bin Bashir. Lalu jagalah keduanya. Jaga keduanya. Terutama mereka menjaga di pintu masuk di pusat perkhaimahan. Yang menempatkan khaimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbad dengan Ammar berbincang. Malam panjang. Lalu dicadangkan oleh Ammar bin Yasir, dibuat shift. Maknanya giliran. Siapa yang berjaga dulu, siapa yang tidur dulu. Lalu Ammar menyatakan, biar aku yang ambil shift pertama. Biar aku yang jaga dulu khaimah kita. Abbad, kamu tidur dulu. Siapa peringkat malam pertengahan, peringkat kedua aku akan gerak. Kamu tidur dulu. Ammar bin Yasir dia berjaga. Jaga malam Ammar bin Yasir bukan macam kita jaga malam. Jaga markah pelihara raya malam. Kita buat benda, tengok CD. Kalau ada setengah tu main daun teruk. Gula rokok isap, air kopi sekut kering. Dah. Bukan macam jaga KRT juga. Rukun tetangga jaga. Minggu sekali, malam minggu ke apa-apa ada dia akan jaga malam. Ada TV dan sebagainya. Dah. Dalam saat peperangan, bala tentera Nabi ni, ashabin Nabi, sahabat Nabi, dia menunjukkan contoh pada kita. Jaga malam para sahabat Nabi ni, harisun, ialah dengan cara mereka mendekatkan diri, mengambil kesempatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ammar bin Yasir dia solat. Sambil berjaga, sambil solat. Beberapa rakaat dia solat. Sehinggalah tiba solat sunatnya, yang mana dalam rakaat yang pertama beliau membaca ayatul kursi. Beliau membaca suratul kahfi. Ammar bin Yasir membaca suratul kahfi dalam rakaat pertama dia. Apabila dia solat, maka menunjukkan khusyuk, hubungan dia dengan dunia terputus. Hubungan dunia dia terputus. Pada saat tersebut ialah ikatan rabitah, sama ada di dalam diri dia, sama ada dalam perbuatan dia, panca indera dia,
hati dia hanya terikat dengan siapa dia? Dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia baca surah Al-Kahfi, di saat tersebut musuh datang. Musuh datang, tuan-tuan muslimin muslimat. Mengintai-ngintai khaimah musuh. Mengintai-ngintai khaimah bala tentera Islam untuk mencari peluang, menyelidik kelemahan-kelemahan bala tentera musuh. Akhirnya dia melihat Ammar bin Yasir sedang solat. Dan dia tidak melihat mana-mana pengawal dia, kecuali Ammar bin Yasir. Lalu musuh melepaskan anak panah. Dia panah Ammar. Panahan yang pertama kena tubuh dia. Ammar meneruskan solat. Anak panah tertancap di tubuh dia. Ammar dia solat straight. Dia semayang. Seterusnya anak panah kedua tertancap pada tubuh dia. Dalam saat dia sudah menyelesaikan sujud, rukuk, sujud, di dalam keadaan i'tidal, anak panah kedua kena, lalu Ammar bin Yasir mengejutkan Abbad bin Bashir. Dua anak panah baru kejut Abbad bin Bashir. Kena kita selok. Kena kita lah, makna tahap kita. Nak sebut siapa-siapa, saya sendiri bersama. Bukan tuan-tuan, saya sendiri. Maknanya tahap khusyuk kita nak banding dengan sahabat, jauh. Dua anak panah baca. Baru kejutkan Abbad bin Bashir. Abbad bin Bashir terkejut dengan kejutan Ammar bin Yasir. Lalu Abbad bin Bashir bangkit. Dia melihat Ammar bin Yasir dalam keadaan berlumuran darah. Dua anak panah tertancap pada tubuhnya. Abbad pun menyebut, "Ya Ammar, wahai Ammar. Kenapa ketika saat anak panah yang pertama menuju kepada tubuhmu, tertancap pada tubuhmu, kamu tidak mengejutkan aku pada saat yang itu?" Abbad marah pada Ammar. Ammar menyatakan, "Ya Abbad, di saat itu aku sedang melakukan solat dan aku sedang berhubungan dengan Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan aku sedang berhubung dengan Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala, aku segan, malu. Dalam keadaan demikian, aku ingin memutuskan ibadatku, memutuskan hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala." Dia malu dengan Allah Taala. Lalu dia menyatakan, apabila panahan kedua terkena pada badanku, aku menggagahkan diriku untuk mengejutkan kamu. Bukan kerana aku sakit, bukan kerana aku takut kepada diriku, takut mati dan sebagainya, tetapi aku bimbang, wahai Abbad, bimbang kepada apa? Kepada keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kerana Nabi, aku tak kejut. Sampai 3, sampai 4 pun, sampai mati. Sehingga aku selesai menunaikan solat hubungan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, tuan-tuan. Muslim. Hebatnya. Ammar bin Yasir. Dalam solat dia. Sayyidina Ali bin karramallahu wajh. Sayyidina Ali, Al-Khulafa, di antara Khulafa Ar-Rashidin. Dia dipanah dalam satu peperangan. Ada yang menyebut peperangan Siffin. Ada yang menyebut peperangan Jamal. Unta. Dia dipanah. Apabila dibawa kepada bala tenteranya, panah dalam keadaan tertancap pada tubuhnya. Nak dicabut panah. Sayyidina Ali menyatakan, "Izinkan aku untuk mengambil wudu." Dia ambil wudu dan izinkan aku untuk solat. Dia solat sunat 2 rakaat. Ketika mana aku solat, Sayyidina Ali menyatakan, "Cabut panah tersebut. Cabut panah masa aku solat." Lalu dia solat. Dalam keadaan dia qiyam, para sahabat datang, lalu mencabut panah daripada tubuh. Dalam keadaan Sayyidina Ali
Tidak melakukan apa-apa tidakkan, tidak rasa sakit apa, meneruskan solat sehingga selesai 2 rakaat. Ini keadaan khusyuk. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab itu dalam satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullah ila as-salah. Nabi sebut la yanzurullah, tidak sekali-kali akan melihat, memandang akan Allah, akan solat yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Malam yahdur ar-rajul, selagi mana tidak datang, tidak hadir kepada lelaki yang melaksanakan solat itu, qalbuh, di dalam hatinya, ma'a badani, bersama dengan badannya, akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sabda lagi apa? Idza sallaita salat, apabila kamu menunaikan solat, fasala salatu muwadda', ay muwadda'un li nafsi. Apabila kamu sembahyang, engkau akan satu solat, maka engkau memperbuat sembahyang yang meninggalkan. Iaitu apa dia? Makna apa sembahyang yang meninggalkan? Sembahyang yang meninggalkan bagi dirinya dan meninggalkan bagi hawanya, yakni hawa nafsu, yakni meninggalkan barang yang disukainya, meninggalkan bagi umurnya, pada hal lalu datang hadir khusyuk di dalam hati. Maknanya solat. Sebab itu kaedah solat, as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat kalau kena kaedah dia betul, maka solat menjadi benteng mencegah kita daripada melakukan perkara mungkar, daripada melakukan perkara fahsya. Akhir zaman kita melihat yang solat inilah juga yang melakukan maksiat kepada Allah. Yang solat ni jugalah yang duduk kedai sport toto. Yang solat ini jugalah yang berjudi. Yang solat ini juga yang mengumpat. Yang solat ini juga yang memfitnah. Jaga tuan-tuan. Ini keadaan yang berlaku di akhir zaman. Akibat apa? Akibat dia tidak memahami konsep ibadat solat sebagaimana yang dikehendaki di dalam agama kita. Jadi kita mesti khusyuk dalam solat. Nak khusyuk dalam solat, kita akan lihat perbincangan dalam bab yang akan datang yang melibatkan bersangkutan dengan apa yang disebut dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah. Dia akan sakut pula. Dia akan kait pula pada satu hadis Nabi, tuan-tuan muslimin muslimat, yang Nabi sebut apa? Ketahuilah wahai manusia, di dalam jasad tubuh badan kita ini ada mudghah. Nabi sebut dalam jasad kita ada mudghah, seketul daging. Ada seketul daging. Idza salaha, apabila telah elok, telah baik, telah comel akan mudghah, seketul daging itu, maka salahal jasada kulluh, maka baik comellah segala jasad anggota tubuh badan. Idza fasadat, apabila rosak, buruk, tak comel, nyakit. Apa dia? Mudghah, seketul daging tadi. Tuan-tuan, apabila kena nyakit, tak comel, rosak, maka fasadal jasada kullu, seluruh jasad anggota tubuh badan akan rosak. Lalu Nabi sebut, ala, ketahuilah, wahai manusia, wahai para sahabat, wahai umatku, seketul daging tadi apa dia? Ala wahyal qalb, ketahuilah, itulah dia hati. Maknanya dia akan melibatkan hati.
Hati memainkan peranan yang merupakan malikul jasad, raja kepada seluruh anggota tubuh badan. Kemudian kita akan masuk dalam tajuk yang keseterusnya. Fadilatu bina'ul masjidi wa mawdi'us salah. Musannif dalam kitab kita dia letak tajuk fadilah. Apa makna fadilah? Kelebihan. Makna bina. Bina lah. Bina. Makna bina. Bina. Sama dengan kita. Al-masjidi. Masjid. Wa mawdi'us salah. Mawdi' dan juga tempat. Tempat apa? As-salah. Tempat sembahyang. Makna masjid, surau, balasah, madrasah. Apa-apa yang dijadikan sebagai tempat solat, maka dia mempunyai fadilah, kelebihan. Yang disebut sama ada dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di dalam firman-Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Allah Ta'ala sebut. Innama, sesungguhnya yang memakmurkan, ya'muru, yang menghidupkan. Makmur cara apa? Dia jaga masjid. Dia susun jadual kuliah, dia susun jadual imam, muazzin, tuksiyah. Dia jaga tandas, dia jaga bilik wudu. Semua dia jaga. Dia hidupkan rumah Allah. Hidupkan dengan apa? Dengan kuliah, tazkirah, dengan solat 5 waktu. Dengan apa? Dengan mesyuarat. Mesyuarat. Ada skih benda-benda, ke masjid dia akan mesyuarat. Ada pengurusi, ada timbalan, ada setiausaha, ada bendahari yang akan menguruskan kewangan. Sebab itu fungsi masjid ni kalau kita lihat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kembali tuan-tuan kepada zaman Rasulullah. Sebab Rasulullah ni qudwah, mau'izah, idola kita. Nabi ni idola kita. Masjid ni ialah merupakan buyutillah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak menunjukkan kepentingan masjid, tuan-tuan muslimin muslimah. Masa Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, awalus syai', perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bina'ul masjid, membina masjid. Belum buat apa-apa lagi. Nabi pergi ke Yathrib, di suatu tempat yang bernama Quba. Nabi telah mengasaskan satu masjid yang beratapkan apa? Pelepah tamar, batang tamar, yang apa? Dia tempat dia pasir je, tanah je, lantainya dijadikan sebagai masjid. Awalu masjidin, masjid yang pertama dalam sejarah Islam ialah Masjid Quba. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masjidlah Nabi meletakkan sebagai satu pusat. Pusat dikumpulkan umat Islam. Bukan sahaja dalam solat 5 waktu. Nabi mengasuh para sahabat. Solat 5 waktu ialah di masjid. Solat 5 waktu di masjid. Bukan sahaja solat. Nabi menemui para sahabat dalam liqa dan istima'. Dalam pertemuan-pertemuan. Dalam mengatasi masalah-masalah yang melibatkan para sahabat, masyarakat, negara, semuanya dilaksanakan di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita melihat secara malian, mendalam, kita menyambut kemerdekaan kita, Istiqlal. Baru-baru ni kita sambut kemerdekaan negara kita. Cuba kita melihat bagaimana penjajah yang telah menjajah negara kita, dia memberikan kemerdekaan kepada kita,
Tetapi kita melihat kesan daripada penjajahan itu yang dilakukan oleh musuh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diberikan kemerdekaan, tetapi mereka melaksanakan perancangan secara teliti untuk menghancurkan umat Islam, untuk menjatuhkan umat Islam, untuk menyebabkan umat Islam berpecah, tidak bersatu padu. Masjid qada tempat solat, betul tak? Betul tak tuan-tuan? Qada tempat solat. Aktiviti masyarakat, kita ada dewan. Kita ada dewan. Ataupun kita ada jawatan kuasa lain, JKK. JKK, kita ada jawatan kuasa lain. Dia tak mesyuarat di masjid, tapi ada tempat dia khusus. Siapa yang berkenal? Penjajah. Tengok. Cara senyap je. Akhir sekali daripada situ, masalah taman, bincang luar. Masalah keselamatan, bincang luar. Puak masjid, bincang masalah masjid. Jangan campur masalah masyarakat. Masalah sosial dan sebagainya. Jangan campur. Akhir sekali pembawaan itu, selepas hampir berapa puluh tahun kita merdeka, maka kita boleh lihat kesan. Dalam masyarakat, akhirnya membawa satu fahaman yang mana telah memisahkan di antara urusan agama dengan urusan dunia. Pisah. Dalam urusan hidup, urusan aktiviti kita seharian, dia tidak melibat dan bersangkutan dengan agama. Akhirnya timbul fahaman. Yang memerintah, dia mesti bukan daripada ahli agama. Sebab ahli agama, tempat dia mana? Masjid. Tempat dia mana? Jabatan agama. Tempat dia mana? Majlis agama. Tempat dia mana? Jabatan mufti. Pemimpin tak boleh, tak layak. Tok lebay tak boleh, orang alim tak boleh. Akhirnya ditanam dalam pemikiran masyarakat yang menyebabkan dipisahkan fungsi masjid daripada fungsi asal sebagaimana yang diperkenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut di dalam kelebihan fadilah membina masjid, man bana masjidan lillah walau kamafhasin utatun bunyallahu lahu qasran fil jannati. Barang siapa membina masjid yang merupakan tempat solat, niat dia kerana Allah. Kena faham. Niat kerana Allah. Jangan kerana lain. Buat benda apa sekalipun tuan-tuan muslimin muslimat, mesti niat lillahi ta'ala. Jangan ada walaupun sekelumit niat kita semata-mata kerana suruh manusia puji. Tak boleh. Sekarang ni masjid urusan kerajaan. Payah nak jumpa masjid dengan usaha kita, sumbangan kita, derma kita dan sebagainya. Semua urusan kerajaan. Kita sumber derma kita untuk urusan aktiviti masjid dan sebagainya. Termasuk dalam hadis Nabi. Lillahi ta'ala. Sebab kalau masjid, walaupun bina masjid, walaupun bina tempat sembahyang, comel dah dengar. Tapi niat kerana lain. Contoh dia apa? Zaman Nabi. Masjid apa tuan-tuan? Masjidun dirar. Masjid dirar. Puak-puak munafik. Apabila tengok Nabi ni bina masjid, umat Islam berkumpul, bersatu padu. Lalu dia membina satu masjid lain, hak lebih besar, hak lebih comel, hak lebih canggih. Supaya orang pecah. Hak duduk satu penuh sini, biar pergi ke sana. Separuh. Dan apabila di masjid dirar, mereka telah mengatur aktiviti perancangan untuk menghasut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam.
Lalu Nabi SAW memerintahkan supaya masjid itu diruntuhkan. Masjid kena runtuh. Sebab apa? Niat dia lain. Yang bina masjid kerana Allah. Lalu Nabi sebut, dan jika ada ia kecil. Tak tunggu besar, kecil je. Masjid itu kecil je. Seperti sarang burung. Seperti sarang burung. Kecil je. Dia kata. Sekalipun nescaya Allah memperbuat baginya. Allah sedia baginya mahligai di dalam syurga. Allah buat mahligai dalam syurga. Dan firman Allah sebab tu kontraktor hak boleh projek masjid dia kena beza. Jangan buat sama dengan apa? Buat bangunan biasa. Dia kena kemah molek. Dapat 1/2 juta, dapat 2 juta buat masjid. Dia mau buat komas fana. Buat lebih kurang. Celuk-celak. Seming tak cukup. Atap tak ikut comel molek. Masa hujan kok tak ada besing. Saya tak kata sini Pak Lai. Masjid comel luar. Masuk dalam hujan. Ya Allah ya Tuhan. Banjir boh. Besing cerotek. Kontraktor senyap. Lari. Tak boleh tanggungjawab dah. Dia mau lari. Dunia. Kena ingat. Kita ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat molek. Sebab ini rumah Allah. Bukan benda lain. Sebab itu walaupun kecil. Allah Ta'ala sedia mahligai. Besar gini lagilah. Kalau bina dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ambil apa habuat. Upah dengan sekadar. Yang diberikan. Sekadar keuntungan. Niat lillahi ta'ala sebahagian besar. Lagi besar. Mahligai. Yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam syurga. Allah Ta'ala berfirman. Inna buyuti. Adalah kitab-kitab hak lepas dah. Adalah kitab Taurah, Zabur. Ada. Firman Allah Ta'ala. Inna buyuti fi ardil masajid. Wa inna zawari fiha ammaraha. Fatuba li'abdin. Tutahiru fi baiti. Thumma zarani fi baiti. Faqqa alal maduri. Ayyukrima zairuhu. Okay. Arti dia apa? Artinya bahawa rumahku di bumiku itu ialah segala masjid. Segala masjid ni rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahawasanya orang yang ziarah akan daku di bumi itu, iaitu orang yang meramaikan akan masjid dan membanyakkan akan dia. Makna buat masjid banyak. Kemudian ramai-ramai mari masjid. Dia masjid banyak saja. Tak jadi kalau tak ramai mari masjid. Ramai masjid. Banyak masjid daripada jemaah. Berat juga gitu. Kan tuan-tuan. Saya di Dimash. Saya masa belajar di Damsyik, Syria. Masjid dia. Masjid banyak. Masjid dia dalam rapat-rapat dalam apa? Selang perjalanan setengah jam ada sebuah pula jamek. Dia panggil jamek masjid. Al-Jamek. Masjid dia biasa. Dia di antara masjid hak saya masih ingat ialah dipanggil Masjid Kuwaiti. Masjid Kuwait. Dia macam ni, sebiji macam ni. Atas tu dia ada tempat pula. Saya biasa pergi seminggu sekali. Untuk dengar apa dia? Syekh Wahbah Zuhaili. Pengarang kitab. Fiqh mazahib. Al-fiqh wa adillatuh. Dia ngajar kitab. Dia sebiji macam ni. Selang 30 minit masjid. Banyak masjid. Celah-celah rumah bangunan masjid. Ni masjid. Ada masjid yang baru. Ada masjid yang buat daripada tanah liat. Masjid. Jemaah penuh tuan-tuan. Bukan penuh secara bermusim. Tapi penuh secara konsisten. Dia beza. Penuh bermusim, penuh konsisten. Penuh bermusim, penuh masa Jumaat. Jumaat lepas paluar. Tak muat. Penuh bermusim, penuh masa mana? Tahun sekali, Ramadan.
Penuh. Waktu lain mana kita? Pas mana? Husnuzan lah. Ada masjid lain dia pergi. Ada surah lain dia pergi. Husnuzan, sangka baik tuan-tuan. Di syariah penuh konsisten. Sebab itu kadang-kadang saya fikir tuan-tuan muslim-muslim. Padanglah Allah Ta'ala menurunkan ujian kepada umat Islam di syariah. Padanglah. Tahap iman umat Islam di syariah yang telah dipupuk puluhan tahun. Hubungan mereka dengan Allah, rabitah, kekuatan mereka, pergantungan mereka, melayakkan mereka menerima ujian seperti hari ini. Paksa berhadapan dengan tentera Bashar, berhadapan dengan senjata kimia. Anak-anak kecil tuan-tuan kalau kena pada kita, tidur malam, subuh itu diletupkan bom kimia. Kita jaga tengok anak ayah duk berpelukan. Peluk tuan-tuan. Allahu Akbar. Dalam internet saya tak sanggup tengok tuan-tuan. Duk berpelukan. Ada yang nyawa-nyawa ikan. Kena bom kimia tu nyawa-nyawa ikan. Kemudian mati, mengerang. Budak kecil, comel-comel tuan-tuan yang tak ada dosa, yang tak ada apa-apa. Allah Ta'ala uji. Sesuai dengan iman mereka. Kita tak mampu tuan-tuan. Saya yakin kita tak mampu menghadapi ujian Allah. Sebab itu ujian Allah Ta'ala diturunkan berkesesuaian dengan tahap kemampuan umat Islam tersebut untuk menghadapi ujian tersebut. Khabbab bin Al-Irth. Apabila dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut ketika Nabi sedang berehat di bawah naungan Kaabah, Khabbab bin Al-Irth datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang jumpa Nabi. Lalu Khabbab bin Al-Irth tanya Nabi, "Wahai Muhammad," dia kata, "Anta Rasulullah." Kamu ini Rasul, utusan Allah. Kamu utusan Allah. Sekarang kita menghadapi ancaman, menghadapi dugaan, menghadapi siksaan sekatan daripada puak-puak Quraisy yang memusuhi dakwah kita, memusuhi Islam. Wahai Rasulullah, mohonlah kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Minta supaya Tuhanmu, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan pertolongan kepada kita. Hantar bantuan kepada kita. Biar kita mencapai kemenangan. Mampu mati habis puak-puak kafir Quraisy. Lalu Nabi SAW dia bangkit. Dia bangun dalam keadaan muka dia. Dia memandang kepada Khabbab bin Al-Irth. Dengan keadaan muka dia berubah. Wajahnya menjadi merah padam. Yang menunjukkan Nabi keadaan dia dalam keadaan yang marah. Nabi menyebut, "Wahai Khabbab, al-umamus sabiqah." Umat-umat yang telah lepas. Ada di antara mereka yang digergaji kepalanya dengan gergaji. Diubun-ubun kepala, digergaji, kemudian seterusnya sehingga menyebabkan kepalanya terbelah, jasadnya terbelah dua. Ada di antaranya yang disikat dengan sikat-sikat besi yang menyikat jasad, anggota tubuh mereka, menyebabkan daging-daging daripada anggota tubuh mereka jatuh, disikat. Ada yang dilontarkan di dalam kawah-kawah api. Ashabul Ukhdud. Dicampurkan dalam api yang menyala. Allah Ta'ala uji. Wahai Khabbab. Dan tidaklah ujian tersebut yang diterima
oleh umat-umat yang terdahulu melemahkan iman mereka, tetapi mereka lebih kuat dan mereka lebih yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut, ala inna nasrallahi qarib. Satu firman Allah menyebut, ketahuilah bahawa pertolongan daripada Allah itu dekat. Allah dekat saja pertolongan. Allah nak uji. Syria sedang diuji. Mesir sedang diuji. Saudara kita di kebanyakan negara di Myanmar sedang diuji. Umat Islam di Rohingya diuji. Di Fatani diuji. Di Iraq diuji. Semua diuji dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah Taala sebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, aku akan uji kamu. Bisyai'in, dengan sesuatu. Dalam bentuk apa dia? Khauf, takut. Dalam bentuk apa? Ju', lapar. Dalam bentuk apa? Wa naqsim minal amwal. Dalam bentuk, maknanya ekonomi meruduk, jatuh. Ekonomi meruduk. Harta kurang. Minyak naik, ujian Allah. 2% ujian. Orang sini tak apa, dia tak berasa, dia kaya belaka. 2%, kesam dia, tak ada apa. Duit kita jatuh. Tuan-tuan tahu, nilai ringgit jatuh. Tuan-tuan tahu tak, nilai ringgit jatuh. Banding dengan dolar Singapura. Banding dengan dolar Singapura. Dulu, duit kita lebih mahal daripada dolar Singapura. Kemudian, sama taraf, RM1 lebih. $1. Sekarang, tuan-tuan, $1 Singapura sama nilai RM2.50 duit kita. Penganalisis ekonomi kata 6 bulan lagi dia akan dengan keadaan ekonomi kita sekarang, dengan simpanan negara kita sekarang, dengan defisit nilai hutang yang ada dalam negara kita ini, dia kata unjuran 6 bulan yang akan datang nilai ringgit kita akan terus jatuh. Dan tidak mustahil mencapai RM3 $1 Amerika. $1 Singapura. Tuan-tuan kena terima. Sebab apa? Ini ujian. Macam Piramli lah, ujian. Ujian. Tak apalah, terima. Allah uji. Wal anfus, jiwa raga. Dibunuh. Pembunuhan yang berlaku pada hari ini. Pembunuhan upuhan dan sebagainya. Tembok. Macam biasa. Biasa mana kita tengok dalam cerita Hollywood. Berlaku dalam negara kita. Biasa. Rompok biasa. Tak ada benda. Rogo biasa. Ini ujian Allah. Semua yang berlaku ini. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Semua yang berlaku hasil, jangan salah pada Allah, tetapi hasil apa? Perbuatan tangan-tangan kami. Kita hak pilih. Kita yang pilih perkara yang berlaku dalam suasana masyarakat kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, semua ujian ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji tahap di mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala sebut apa tadi? Maknanya seseorang, masjid itu adalah rumah aku. Seseorang yang menziarah akan bumi itu, iaitu orang yang meramaikan akan masjid, membanyakkan masjid, yang terlebih dapat kemenangan bagi hamba-Ku yang bersuci pada rumahnya. Kemudian pergi ziarah akan daku, makna pergi sembahyang Jumaat tu ziarah akan rumahku, iaitu masjid, maka adalah haknya atas orang yang menziarahi akan rumahku, bahawa Allah memuliakan ia akan orang yang ziarah itu. Mana Allah tuan rumah. Orang datang rumah kita, kita akan muliakan. Tetamu.
Kita akan ikramud duyuf, kita akan muliakan tetamu. Kita akan layan sebaik-baiknya kepada tetamu kita. Demikian juga kita datang ke rumah Allah. Rumah Allah. Maka Allah yang menjadi sahibul bait, yang menjadi tuan, empunya pada rumah Allah Ta'ala, dia akan layan kita dengan sebaik-baik layanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung dalam beberapa lagi hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut berkenaan dengan fadilah binaul masjid wa maudhi'us salat, kelebihan membina masjid dan tempat untuk solat itu bersembahyang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاء خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدئ شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. يا الله يا قهار، يا الله يا جبار، يا الله يا منتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم يا الله وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.